Bagi minggu selanjutnya, kita bersama dengan Profesor Pengajian Keselamatan di Naif Arab University for Security Sciences di Riyadh, Profesor Dr. Mizan Aslam yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, mungkin pertama sekali kita melihat bahawa perkembangan terbaru ini menandakan perang sudah pun bermula di timur Ukraine, setidaknya dengan amaran diberikan oleh Rusia sekiranya ada campur tangan, serangan serta-merta akan dikeluarkan, dan juga Amerika Syarikat dan juga negara-negara sekutu sudah pasti akan bertindak balas. Bagaimana untuk kita membaca keseluruhan perkara ini, Prof, dan juga apa yang boleh kita jangkakan hari-hari yang akan mendatang? Adakah perang pada skala besar akan berlaku pada hari-hari yang mendatang? Okey, terima kasih Najib. Dan kita sekarang ini dunia sedang menghadapi satu situasi yang amat sukar, satu situasi yang kita tidak mahukan, tetapi itulah yang berlaku. Iaitu kita kata sebenarnya betul-betul diambang peperangan di antara Rusia dan juga NATO Alliance ataupun kesatuan dengan negara Eropah di bawah NATO. Jadi sebenarnya kalau kita lihat naratif yang berlaku ketika ini, malah Najib pun tadi masa pembukaan menceritakan bagaimana kelihatannya peperangan ini dicetuskan oleh Rusia, dan dapat dilihat memang benar Rusia sekarang ini sedang melakukan movement ataupun pergerakan masuk ke Ukraine. Mereka telah masuk atas nama tentera pengaman di dua wilayah yang dipanggil Donbas, iaitu di Luhansk dan juga Donetsk. Malah mereka juga sudah mempunyai kita kata penguasaan ke atas wilayah Crimea. Jadi di sini kita juga dapat sebenarnya melihat mengapa sebenarnya berlaku, mengapa Rusia mengambil tindakan sedemikian. Yang inilah yang harus dijawab oleh semua manusia dan juga penganalisis serta mereka-mereka yang membaca tentang geopolitik yang berlaku. Mengapa Rusia mengambil tindakan sebegini? Rusia tidak akan mengambil tindakan sebegini jika NATO tidak meluaskan kuasanya di wilayah-wilayah bekas kesatuan Soviet. Itu satu. Yang kedua, mengapa beliau mengambil tindakan sedemikian, Putin, iaitu kerana ancaman oleh US dan tentera NATO semakin dekat dengan negara mereka. Maka kalau katalah kita di Malaysia pun, kita mengalami situasi yang sama yang mana kita diancam daripada segi kedaulatan, ada musuh ataupun negara jiran yang semakin mengancam, maka kita akan mengambil tindakan untuk mempertahankan kedaulatan. Dan itulah yang berlaku pada hari ini dan ketika ini di Rusia. Dan sentimen ini sebenarnya saya melihat sebenarnya dipuncakan oleh hegemoni Amerika dan juga hegemoni NATO yang masuk ke wilayah Rusia. Dan jika itu tidak berlaku, sama sekali peperangan ini tidak berlaku. Dan peperangan ini telah berlaku kerana hegemoni yang berlaku dan tindakan Amerika terutama sekali semalam yang telah membuat sekatan sanction terhadap company-company yang melakukan kerja-kerja membuat pipe yang dipanggil Nord Stream 1 and 2 yang menghubungkan antara Rusia dengan Jerman dan seterusnya ke Eropah. Dan itu telah memberikan satu perasaan yang sangat tidak disenangi oleh Rusia. Dan ini telah menyebabkan Rusia bangun untuk menentang dan juga akhirnya berlakulah peperangan ini. Dan apa yang kita takuti, pada masa-masa yang akan datang, peperangan ini bukan lagi di antara Rusia dengan Ukraine, tetapi Rusia dengan NATO ataupun Rusia dengan EU. Dan jika ini yang berlaku, pastinya Rusia akan membawa sama alliance mereka, termasuk China, termasuk kemungkinan besar Turki dan juga negara-negara Tan yang lain itu. Serta ditakuti North Korea juga akan bersama dalam alliance ini, yang mana mereka ini semuanya mempunyai kuasa nuklear. Dan di pihak barat, NATO mereka juga mempunyai kekuatan mereka, dan akhirnya dunia ini akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Kita ditambah dengan situasi pandemik, ditambah dengan kelembapan ekonomi, malah sekarang ini kita mengalami peperangan, dan pastinya selepas ini harga minyak akan naik, ataupun berlaku inflasi, berlaku berbagai situasi yang tidak baik, saham-saham akan merudum dan kesannya berlaku kepada seluruh dunia termasuk Malaysia.
Prof, bagaimana untuk kita melihat kerana pertembungan ini bukan pertembungan biasa antara Amerika Syarikat dengan negara kecil sebagai contoh. Ini antara Rusia, kuasa-kuasa besar. Rusia, NATO dan kita melibatkan juga Amerika Syarikat yang akan bertindak secara proksi mungkin untuk berpihak kepada Ukraine dan sebagainya. Prof juga sebutkan tadi mungkin akan membawa kepada sokongan di pihak Rusia dari China, Turki dan sebagainya, North Korea juga, Korea Utara juga. Ini adalah suatu perkara yang amat serius dan besar. Siapa dan figura mana, mungkin badan apa yang boleh menjadi orang tengah mungkin kita melihat dalam situasi ketegangan ketika ini yang boleh mencari perdamaian dan sebagainya, Prof? Okey, saya melihat sebenarnya kita ada beberapa kuasa lain di tengah yang dalam kuasa veto. Pada ketika ini saya melihat PBB iaitu Antonio Guterres sebagai Setiausaha Agung gagal untuk meredakan ketegangan yang berlaku ini. United Nations pada ketika ini PBB tidak boleh berfungsi, nampaknya tidak boleh berfungsi sebaiknya. Jadi peranan yang boleh dimainkan adalah negara-negara lain yang mempunyai kuasa veto seperti Perancis, seperti China, seperti Britain. Dan kita dapat lihat antara negara yang proaktif untuk cuba mengelakkan peperangan pada ketika ini sebenarnya adalah China. China yang sedang mengusahakan satu proses rundingan secara terus di antara Rusia dan juga pihak Amerika dan juga NATO diusahakan untuk berlaku di Beijing. Tetapi kita tidak dapat lihat negara-negara kuasa besar veto lain kuasa veto lain seperti Perancis ataupun UK yang berusaha ke arah ini. Jadi kita mengharapkan maknanya China dapat memainkan peranan yang signifikan pada ketika ini untuk meredakan ketegangan dan mengelakkan peperangan. Sebab kita masih ada words dekat sini iaitu Putin memberikan lampu hijau. Putin belum lagi cakap kami masuk dan telah masuk, belum lagi tapi memberikan lampu hijau, tetapi 3 wilayah di bawah tu dah masuk. Tapi maknanya peperangan tu belum meletus lagi, dah diambang sangat-sangat. Tapi kalau dah meletus pun sebenarnya masih boleh selamatkan, tetapi mesti ada pihak ketiga yang boleh memainkan peranan secara signifikan. Dan pada ketika ini kita dapat lihat kalau Malaysia nak memainkan peranan itu kita agak jauh dan kita tidak ada kepentingan yang sangat besar di sini. Maka yang lebih dekat dengan situasi di sana kita dapat lihat sebenarnya adalah China dan juga mungkin dalam negara-negara kesatuan yang dipanggil Balkans ataupun Baltics Alliance itu juga boleh memainkan peranan melalui satu kita panggil usaha inisiatif memanggil pimpinan-pimpinan utama ini duduk semeja berbincang dan berusaha untuk memulihkan keadaan dan juga mengembalikan keamanan. Dan sudah pasti laporan antarabangsa juga menyebut bahawa beberapa siri letupan kenegaran di ibu kota di Kiev sendiri dan juga di bandar pelabuhan iaitu di Mariupol di Ukraine, dan juga itu susulan dengan pengumuman yang disiarkan oleh pihak media Rusia sendiri berikutan dengan ketenteraan kemarahan tentera Rusia ini ke Ukraine. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa sekatan demi sekatan diumumkan sejak beberapa hari lepas, ada yang berpandangan bahawa ini tidak berkesan pun kerana Rusia sudah bersiap sedia sejak 8 tahun lepas untuk berdepan dengan sekatan-sekatan ini. Sekatan seperti North Stream 2 untuk projek pipe gas dan sebagainya ini. Adakah ini langkah terbaik yang ada pada ketika ini untuk setidaknya membendung ketegangan yang berlaku pada ketika ini? Okey, saya nak mengulas ada dua perkara di sini, Najib. Satu, daripada segi sejarahnya kita perlu lihat semula apa yang disebut sebagai false flag attack. False flag attack ini seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam situasi berperang. Israel pernah melakukan false flag attack ini iaitu menggunakan pesawat yang dicat dengan bendera Amerika dan menyerang Egypt, Mesir, yang menyebabkan akhirnya berlaku peperangan. Dan juga perkara yang sama telah dilakukan di Sudan, dilakukan oleh Amerika melalui false flag attack. Dan adakah false flag attack juga ketika ini mungkin boleh berlaku di Kiev yang akan menyebabkan berlaku peperangan? Siapa yang memulakan, siapa yang melakukan false flag attack ini? Ianya mungkin daripada pihak Rusia, ianya mungkin daripada pihak Amerika ataupun pihak-pihak lain, termasuk Ukraine sendiri yang mahukan supaya keadaan itu berlaku untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Okey, itu satu.
Yang kedua, sebagaimana yang Najib nyatakan tadi bahawa tekanan-tekanan ataupun sanction yang dilakukan itu nampak tidak berkesan. Jadi saya melihat sebenar-benarnya isu ini sebenarnya berpunca apabila Ukraine ingin menyertai NATO. Bukan tahun ini, sepatutnya 8 tahun lepas sejak daripada 2014 seharusnya Ukraine berhenti daripada berhasrat untuk menyertai NATO. Jika itu tidak dilakukan, maka Rusia pun tidak masuk untuk maknanya mempertahankan kedaulatan wilayah dan juga perkara-perkara lain. Jadi kita harus fair dalam memberikan satu penilaian daripada sudut apa yang berlaku ini. Seharusnya lihat punca kepada konflik ini dan macam mana ianya nak diselesaikan. Saya tidak menyebelahi Rusia, tetapi saya juga dapat melihat bagaimana Amerika daripada 2014 dan sebelum itu lagi telah menambah lebih kurang 25 kita panggil sebagai platform ataupun aset-aset ketenteraan, pengkalan-pengkalan ketenteraan di hampir seluruh negara bekas kesatuan Soviet. Dan Rusia tidak membuat walaupun satu pun kecuali di Crimea. Dan kita dapat lihat Rusia buat satu, US dan NATO buat 25. Maka di sini kita dapat lihat siapa yang cuba melakukan intrusion ataupun invasion kepada negara Rusia. Dan jika ini terus berlaku, maka saya nampak Rusia akhirnya tidak ada pilihan dan memang sanction tidak akan mampu untuk menyelesaikan isu ini, melainkan cari akar isu tersebut, iaitu Ukraine jangan masuk dalam NATO alliance, maka akan selesai. Itu ceritanya. Isu asas dan akar ini kita faham, Prof, berlaku pada ketika ini dan sudah pasti ini bukan mudah untuk diselesaikan kerana ego yang tinggi untuk Amerika Syarikat, NATO juga. Kalau kita mengetahui sejarah Amerika Syarikat ini tidak akan mengalah ataupun menyatakan kesalahan mereka dan sebagainya dalam setiap peperangan pun. Kalau kita melihat dalam isu ini, dua-dua kuasa besar ini tidak mahu mengaku bersalah dan sebagainya ataupun menarik diri dan sebagainya. Jadi adakah kita tidak boleh mengelak daripada peperangan ini berlaku dan apa lagi yang boleh kita jangkakan dan juga boleh kita lihat untuk hari-hari mendatang daripada kedua-dua pihak ini? Okey. Pertama sekali, saya sebagai penganalisis dan juga sebenarnya seluruh dunia mahukan supaya keadaan aman. Dan kita amat risau kerana daripada segi patternnya, Amerika tidak pernah menyerang secara direct dalam dunia moden ini, menyerang secara direct kepada negara-negara yang mempunyai kuasa nuklear. Sebab itu kita lihat Amerika menyerang Iran, menyerang Iraq, menyerang Syria, menyerang Afghanistan. Semua ini adalah negara-negara yang dalam kategorinya lemah, kerana tidak mempunyai keupayaan nuklear. Tetapi berbeza jika mereka melakukan peperangan dengan Rusia, kerana Rusia memiliki senjata nuklear. Dan pada ketika ini kita dapat lihat antara tindakan pertama sekali yang dilakukan oleh Presiden Ukraine, iaitu beliau telah menutup loji nuklear Titan di Ukraine kerana beliau tahu itu antara kita panggil sebagai sasaran yang ampuh yang boleh melumpuhkan bukan sahaja Ukraine, malah seluruh NATO dan Rusia itu sendiri. Jadi peperangan ini amat kita tidak mahu kerana peperangan ini adalah kuasa besar yang memiliki nuklear. Keupayaan Rusia boleh menyerang fasiliti-fasiliti nuklear, keupayaan NATO juga boleh menyerang fasiliti-fasiliti nuklear, loji-loji nuklear di Rusia, pastinya akan membawa kepada satu malapetaka yang sangat besar. Jadi yang terbaik adalah berhenti daripada maknanya melakukan peperangan. Dan NATO sendiri sebenarnya perlu berundur dan kita lihat NATO itu sendiri sebenarnya hari ini seperti tidak ada fungsi yang sebenarnya dimainkan oleh Amerika. Jadi kalau Amerika melakukan satu tindakan yang lebih bersifat diplomatik dan pastinya Rusia juga akan mengendurkan situasi. Dan saya lihat naratif ini daripada awal tidak dilihat bahawa Rusia semakin mengundurkan ataupun bersedia untuk berbincang, itu tidak. Tetapi lebih kepada Rusia semakin menguatkan tenteranya. Rusia semakin berusaha untuk melakukan penyerangan. So semuanya kelihatan tidak baik dan
akhirnya natijah yang kita dapat lihat hari ini pun tidak baiklah yang berlaku. Okey. Ya. Dr. Mizan, akhir sekali tadi kita mengatakan bahawa tidak memberikan kesan secara langsung mungkin kepada rantau ini kerana kedudukan geografi yang jauh dan sebagainya. Namun kalau kita melihat pasca pengumuman oleh Putin dan juga tindak balas pengumuman oleh Joe Biden sendiri, harga minyak mencecah $100 setung. Ini antara yang paling tinggi kita saksikan pada ketika ini, dan juga ada sehingga satu sesi tadi $110 setung. Ini antara bagaimana kita melihat kesan. Namun bagi pandangan Dr. Mizan sendiri, apakah kesan kepada rantau ini setidaknya yang perlu kita berikan perhatian dan juga tumpuan susulan peperangan dan juga ketegangan di Ukraine ini? Ya, satu yang juga kita kena lihat daripada sudut geopolitik, walaupun kita jauh tetapi kita dipanggil juga dalam disebut sebagai Eurasia, iaitu daripada Europe tu, maknanya dia turun sampai ke Asia Tenggara ni, kita ni dalam satu lingkungan dipanggil Eurasia. Dia ada sebelah lagi iaitu pihak Amerika dan Eropah. Okey. Apa yang berlaku di Ukraine dan juga konflik dengan Rusia ini, dia secara tidak langsung akan melibatkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara, terutama sekali negara kita juga, kerana laluan laut yang menghubungkan antara timur dan barat sebenarnya yang paling ampuh, yang paling baik adalah melalui Selat Melaka. Maka secara tidak langsung kita akan mengalami tempiasnya. Sama ada kemerosotan terhadap perdagangan ataupun perkapalan itu sendiri akan merosot ataupun terganggu, dan juga mungkin aliran keluar kita panggil bahan-bahan letupan ke weapon plutonium dan sebagainya, itu juga akan memberikan satu ancaman bukan sahaja kepada wilayah mereka yang berkonflik, tetapi termasuklah kita yang berada di tengah-tengah yang menghubungkan antara timur dan barat. Yang kedua saya melihat adalah daripada segi ekonomi global akan mengalami kemerosotan, akan mengalami masalah yang akan juga melibatkan negara kita. Walaupun kita pengeluar minyak, dan bila kenaikan harga minyak ini, ekonomi sangat bagus untuk kita dapat menjana keuntungan yang sangat baik. Tetapi dalam masa yang sama kita harus melihat bahawa permintaan kepada minyak mungkin mengalami masalah, tergendala. Malah pengeluaran minyak kita juga, kita mempunyai kepentingan dengan Petronas seperti di wilayah-wilayah bekas Soviet Union ini, termasuk di Uzbekistan dan lain-lain. Jadi jika keadaan ini berterusan, maka ianya akan mengganggu termasuk ekonomi negara kita. Dan yang ketiga yang saya risaukan juga ialah apabila situasi ini berlaku, ianya mungkin akan mengheret pula kelompok-kelompok lain, seperti kita ada di sana Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, malah wilayah Chechen, Chechnya itu juga mungkin akan terlibat sama, dan mereka ini adalah wilayah yang majoriti Muslim, maka ianya akan menjadi magnet kepada pergerakan another jihadist fighters, pejuang-pejuang jihad untuk ke wilayah tersebut, dan ianya secara tak langsung akan membangkitkan semula keadaan ataupun ancaman terorisme global. Ya. Okey, Dr. Mizan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Kami di Sarawak ini terus membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa situasi ketegangan di Ukraine dan juga tindakan perkembangan terkini iaitu tindakan Rusia yang menggerahkan tentera ataupun operasi tentera ke Ukraine, dan juga Rusia juga memberikan amaran bahawa sesiapa ataupun mana-mana negara yang campur tangan dalam urusan tersebut akan menerima balasan serta-merta dan juga balasan yang tidak pernah disaksikan dalam sejarah, itu kata Vladimir Putin. Dan pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengatakan bahawa tindakan segera akan dilakukan oleh Amerika Syarikat dan juga negara sekutu termasuk NATO sendiri untuk melawan perkara tersebut. Dan sudah pasti perbincangan sebentar tadi berkisar tentang untuk memahami apakah akar kepada isu tersebut berkaitan dengan NATO yang mengembangkan sayap mereka ke negara-negara bekas Soviet, dan juga ini mencetuskan rasa kurang senang Rusia sejak 8 tahun lepas lagi. Perkara ini sudah pun dicetuskan, dan juga itu yang kita akan saksikan dari masa ke masa sehinggalah kepada kita melihat kepada perkembangan terbaru yang kita akan terima di Ukraine. Kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini.